Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Shah Ashraf Bisharuniza, nombor matrik 2014-071. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang hadis maudhu'. Hadis maudhu' ini mempunyai beberapa pengertian, iaitu dengan erti kata yang baru, al-jadid, dengan erti kata yang bercerita, al-khabar. Istilah hadis maudhu' ini berasal daripada dua perkataan dalam bahasa Arab, iaitu perkataan al-hadis dan al-maudhu'. Hadis maudhu' ini juga diketerikan daripada hadis palsu mengenai yang diceritakan oleh Rasulullah SAW sendiri, baik mengenai ucapannya, perbuatannya dan perakuannya. Hadis maudhu' ini juga kerana pengakuan perbuatannya sendiri ataupun kerana orang yang berkenaan sangat terkenal dustanya dan ianya pembuat hadis yang palsu. Terdapat juga kata-kata hikmah daripada para sahabat, tabi'in dan tabi'in yang disalah anggap sebagai hadis. Kesemua ini dikatakan sebagai hadis maudhu', iaitu hadis palsu. Baiklah, kita teruskan dengan hukum periwayatan bagi hadis maudhu'. Kerosakan sesuatu perkara hanya akan diketahui dengan tahap dosa yang dikaitkan dengannya. Di sini, kita menyingkap tahap dosa yang dikaitkan dengan mereka yang menyebarkan hadis maudhu'. Dapatlah rasanya dikategorikan periwayatan hadis maudhu' ini kepada tiga bahagian seperti berikut. Mari kita lihat. Yang pertama adalah secara sengaja. Para ulama telah bersepakat menyatakan bahawa hukum meriwayatkan hadis maudhu' adalah haram. Hadis menyatakan, Man kazaba ala muta'amida falyatabu'a muqa'adah min nar. Yang bermaksud, sesiapa yang menipu ke atasku secara sengaja, maka hendaklah dia sediakan tempatnya api neraka. Yang kedua, secara tidak sengaja. Orang yang melakukan perkara tersebut, iaitu meriwayatkan hadis maudhu', secara tidak sengaja, beliau dimaafkan dan tidak mendapat apa-apa dosa. Hadis meriwayatkan, Inna Allah tajawaz an ummati al-khata' wa nasyan wa ma istaqarahu alaih. Maksudnya di sini, sesungguhnya Allah mengampunkan maksiat yang dilakukannya umatku kerana tersilap, terlupa atau dipaksa. Akhir sekali, secara jahil ataupun sambil lewa. Orang yang meriwayatkan hadis maudhu' secara jahil ataupun sambil lewa, beliau tidak dimaafkan dan tetap akan mendapat dosa yang menyebarkan hadis maudhu' itu. Walaupun dosa ini tak sama seperti dosa yang mengetahui tentang kepalsuan hadis itu. Hadis menyatakan, wala taqaf ma laysa laka bihi ilm. Maksudnya, dan janganlah engkau ikut apa yang engkau tidak mempunyai ilmu tentangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membincangkan tentang al-wadi' yaf'al hadis min jihah al-ta'mid wal-ghaflah, iaitu tentang dendam Islam ataupun tentang balas dendam terhadap orang Islam. Kalau cakap balas dendam, kita semua tahu. Jadi, ia sebab pertama kemunculan keadaan itu kerana didalangi negara-negara ataupun bangsa seperti Yahudi, Kristian dan lain untuk membalas dendam terhadap orang Islam dan agama Islam. Jadi mereka membuat satu penyebaran palsu seperti hadis maudhu', hadis palsu. Dengan menyebarkan hadis seperti itu, mereka dapat memecah belahkan umat Islam. Jadi jika kita lihat dengan teliti, penyebaran hadis maudhu' ni dah semakin aktif dalam masyarakat sekarang. Tapi isu ni bukan berlaku baru sekarang, tapi isu ni dah berlaku lama, iaitu pada zaman sahabat. Objektif utama mereka dalam menghasilkan hadis maudhu' ni adalah semata-mata untuk kepentingan diri sendiri. Dengan ini, mereka dapat merosakkan umat Islam. Tetapi ada juga golongan yang bangkit, iaitu ada juga golongan yang dapat
ambil perhatian atau mengambil berat yang cukup serta dapat membezakan hadis palsu dan hadis sahih. Tapi ada juga masalah-masalah yang timbul akibat sifat masyarakat yang alfa untuk mempelajari tentang hadis itu. Tapi golongan tersebut juga cuba membuat banyak inisiatif yang boleh dilakukan bagi memupuk semangat ingin tahu, mempelajari tentang ilmu hadis agar tak dapat bezakan hadis palsu dan sahih. Jadi kalau buat macam ni, kita dapat bezakan, jadi kita pun tidak akan tersesat. Sebab bahayanya hadis palsu ni, yang tidak tahu akan akan dilakukan sebagai amalan ataupun kepercayaan, sehingga boleh menyesatkan akidah mereka yang menerima tanpa merujuk sumber dipercayai dan bertauliah. Jadi kita kena berhati-hatilah sekarang. Apapun, kita kena berdoa agar dilindungi dan dapat menghalang hadis-hadis ni. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Amir Fadzil bin Azman, nombor metrik 2014-078. Hari ini saya akan membentangkan tentang bidayah zuhur al-kadzab wal wudu' fil hadis. Baik. Yang pertama, tahzir an-nabi minal kadzab alaih. Jadi yang pertama, larangan Nabi SAW terhadap penipuan ke atas baginda. Nabi Muhammad SAW sebelum wafat, baginda telah memberitahu kepada para sahabat bahawa akan wujud pada akhir zaman nanti sebilangan manusia-manusia yang menipu, yang akan meriwayatkan hadis-hadis palsu kepada manusia lain, yang meriwayatkan hadis-hadis yang tidak pernah mereka dengari daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru untuk para sahabat untuk berhati-hati, berwaspada kepada orang-orang tersebut. Kedua, al-kadzab fi ahdi sahabat. Yang kedua, ini pemalsuan hadis di zaman sahabat. Jadi pada zaman sahabat tidak pernah lagi berlaku sebarang pendustaan hadis oleh mana-mana sahabat ketika zaman Nabi Muhammad SAW, dan tidak juga selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Masing-masing daripada mereka adalah sumber kepercayaan bagi mereka sesama mereka. Jadi adapun di zaman kibar at-tabi'in, pemalsuan berlaku lebih sedikit jika dibandingkan dengan zaman as-sighar at-tabi'in. Ini adalah kerana penghormatan mereka terhadap Nabi SAW masih menebal. Jadi oleh sebab itu, faktor kemunculan hadis palsu pada zaman ini amatlah kecil berbanding dengan selepasnya. Yang ketiga, zuhur wudu' fil hadis ala wajah al-tahdid. Jadi garis waktu kemunculan fenomena pemalsuan hadis. Jadi berdasarkan apa yang telah kami bincangkan sebelum ini, boleh dikatakan bahawa titik sebenar yang menjadi garis pemisah antara kebersihan sunnah daripada hadis-hadis palsu dan fenomena pemalsuan untuk tujuan-tujuan tertentu seperti politik dan kepuakan adalah pada tahun 40 Hijrah, iaitu setelah berlakunya peristiwa berdarah Perang Siffin antara pengikut Sayyidina Ali ibnu Abi Talib dan juga Muawiyah ibnu Abi Sufyan yang menatijahkan perpecahan kaum muslimin kepada kelompok-kelompok yang berbeza. Dengan bermulanya fenomena ini, maka bertambahlah kewaspadaan para sahabat dalam soal periwayatan hadis Nabi SAW. Mereka tidak lagi akan menerima melainkan apa yang mereka kenal pasti sebagai hadis dan menolak selainnya. Jadi ada satu kisah, iaitu pada zaman Ibnu Abbas, ketika itu Abdullah Ibnu Abbas
pernah berpaling dari seorang lelaki bernama Bushair ibnu Ka'ab al-Adawi ketika mana ia datang dan menyebut-nyebutkan kepada beliau Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah SAW bersabda. Jadi Ibnu Abbas berpaling, memalingkan kepalanya, seolah-olah tidak mendengar lah. Jadi orang tu tanya, kenapa kau berpaling? Jadi Ibnu Abbas menjawab, dahulu apabila kami mendengar seorang berkata Rasulullah SAW bersabda, kami akan mendengar dan segera toleh kepadanya muka. Telinga kami akan tekun mendengar. Jadi akan tetapi sekarang setelah kesusahan dan kehinaan menimpa manusia, kami tidak mengambil dari sesiapa pun melainkan apa yang kami tahu. Jadi daripada sinilah bermula sahabat-sahabat terakhir dan tabi'in terawal menuntut sanad dalam periwayatan hadis, dan mereka amat tegas dalam had itu. Yang keempat, durus Syiah Ar-Rafidah fi wudu' al-hadith. Peranan Syiah Ar-Rafidah dalam pemalsuan hadis. Seperti mana disebutkan sebelum ini, Syiah adalah mereka yang mendukung Ali ibn Talib secara khusus mendakwa imamah dan khilafah baginda. Beliau orang yang diamanahkan menjadi khalifah sama ada secara jelas atau sama-sama. Mereka beriktikad bahawa imamah itu tidak keluar dari keturunannya. Jika keluar pun maka disebabkan oleh kezaliman orang lain atau secara taqiyah dari pihak imam itu sendiri dan lain-lain kepercayaan lagi. Syiah mempunyai satu mazhab yang banyak. Syiah ini adalah yang di mana mazhabnya mempunyai 12 mazhab. Jadi jika kita katakan gejala pemalsuan hadis Rasulullah SAW ini banyak datang daripada kelompok-kelompok yang menyimpang dari Islam, maka Syiah lah merupakan kelompok yang menyimpang yang paling besar dan paling banyak berdusta dan memalsukan hadis Rasulullah SAW. Sumbangan mereka dalam meletakkan hadis palsu begitu besar sehingga kan dianggap sebagai perkara lazim di kalangan pengkaji ilmu periwayatan hadis. Disebabkan itu kita dapati para ulama dan tokoh-tokoh besar agama sangat berhati-hati dan berwaspada terhadap golongan-golongan Syiah. Asbab munculnya hadis maudhu'. Kemunculan hadis maudhu' banyak menunjukkan kepada perkembangan politik selepas berlakunya pembunuhan terhadap Khalifah Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Para penulis sejarah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti sepakat yang kepalsuan dalam hadis dan pendustaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula muncul selepas peristiwa pembunuhan tersebut. Ia menyebabkan umat Islam berhadapan dengan fitnah yang sangat besar. Munculnya puak-puak dan golongan di kalangan umat. Kebesaran dikelirukan oleh kebatilan. Ikhlas berbau dengan hawa nafsu. Antara sebab-sebab yang menyebabkan lahirnya hadis maudhu' adalah yang pertama, dendam terhadap Islam dan umat Islam. Mendukung golongan sendiri, membela pegangan akidah. Keempat, menjauhkan orang ramai dari Islam. Yang kelima, fanatik kepada suku sakat. Yang keenam, cenderung untuk mengajak kepada kebaikan. Yang terakhir, cenderung terhadap kepentingan duniawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bersama saya Fakhur Razi bin Zulkarnain, nombor metrik 214-094. Bersama saya membahaskan tentang kesan negatif penyebaran hadis-hadis palsu. Baik, yang pertama iaitu meruntuhkan akidah yang murni. Unsur-unsur yang terdapat dalam hadis palsu mencemarkan agama seperti akidah. Sebagai contoh, jika salah seorang daripada kamu lemah lembut dengan batu, nescaya ia akan memberi manfaat kepadanya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata hadis ini adalah palsu di sisi orang musyrik. Baik, yang kedua iaitu menggugat nilai autoriti agama. Ini kerana kandungan hadis palsu menjadikan Islam hanya bahan penyerahan dan rekaan. Ini kebetulan adalah rekaan hadis palsu oleh Abablah dengan wahyu yang benar. Mana mungkin ciptaan manusia setanding dengan wahyu. Sebagai contoh, barang siapa yang mengerjakan solat duha dengan banyak rakaat, maka dia akan mendapat pahala 70 Nabi. Jelas hadis ini telah merendahkan martabat ketinggian para Nabi
dan menjatuhkan mereka kerana ia menyamai pahala semua nabi dengan beberapa rakaat solat. Seolah-olah pendusta yang hina ini tidak mengetahui bahawa dia adalah selain nabi. Walaupun dia berdoa semasa hidup Nabi Nuh, dia tidak akan mendapat pahala seorang nabi. Baik, hadis ini membuatkan manusia percaya bahawa pahalanya sudah banyak kerana ia menyamai pahala para nabi dan pasti akan masuk ke dalam syurga. Kemudian umat Islam meninggalkan ibadat yang lain. Yang ketiga, iaitu menjadikan nas-nas Islam bercanggah. Hadis palsu tidak selari dengan kandungan Al-Quran dan hadis yang benar, dan ini menyelewengkan bentuk Rasulullah sehingga bertentangan dengan banyak hal imej Islam sebagai agama yang ideal, dengan membagikan pandangan orientalis barat dengan mengatakan bahawa Islam tidak tetap dalam syariah dengan perbezaan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Imam Al-Suyuti menukilkan dalam kitabnya Perawi Ibnu Al-Jauzi berkata, jika kamu melihat hadis yang bercanggah dengan Al-Quran dan bercanggah dengan prinsip-prinsip Islam, maka ketahuilah ianya adalah hadis palsu. Contohnya, anak zina tidak masuk syurga. Hadis palsu ini jelas lagi terang lagi bersuluh terang lagi bersuluh bertentangan dengan firman Allah dalam surah Al-Isra ayat ke-15. Mana mungkin kanak-kanak dihukum atas perbuatan zina ibu bapanya? Tak adil. Ini menyelewengkan penekanan Al-Quran terhadap keadilan dan belas kasihan Tuhan yang tidak menghukum manusia atas kesilapan orang lain. Nampak? Allah SWT itu maha adil. Dia tidak menghukum orang dengan orang bila dia tidak Allah SWT tidak menghukum seorang itu apabila orang lain yang membuat dosa. Sedangkan dia tidak buat apa-apa. Allah Ta'ala tak macam tu. Allah Ta'ala maha adil. Yang keempat pula, jadikan hadis bercanggah dengan realiti dan munasabah. Banyak perbualan palsu yang direka untuk dikuasai oleh perasaan dan emosi tanpa berfikir. Teks hadis juga tidak disemak. Sebagai contoh, malah Batara Nuh mengelilingi Kaabah 7 kali dan solat 2 rakaat menggantikan Nabi Ibrahim. Jelas hadis tersebut tidak masuk akal dan bercanggah dengan riwayat kenabian kerana Nabi Nuh lahir sebelum Nabi Ibrahim. Kaabah dan makam Nabi Ibrahim pada ketika itu, pada masa tu, tak ada. Jelas sekali bahawa Kaabah tidak wujud pada zaman Nabi Nuh. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Ahmad Khairul Haikal, nombor metrik 2014072. Tajuk seterusnya ialah pendirian ulama hadis tentang pemalsuan hadis. Ulama-ulama terdahulu telah lama berusaha untuk membongkarkan kebatilan dan kecacatan pemalsuan hadis ni. Mereka telah berjaya untuk menerangkan kepada masyarakat tentang perbezaan antara hadis sahih dan hadis palsu, dan hadis sabit dengan yang sebaliknya. Ulama-ulama ini telah berjaya menjadi pemelihara untuk hadis yang suci daripada perosak, pengubah, pendengki dan penipu. Dan telah berkata Imam Sufyan As-Sawri, iaitu para malaikat adalah para penjaga langit, manakala ahli hadis adalah penjaga bumi. Imam Abdullah Al-Mubarak pula telah meluahkan rasa takut beliau akan kehilangan hadis kerana pemalsu-pemalsu hadis tersebut. Dia berkata, ini ke hadis palsu? Lepas tu dia kata lagi, lahirnya ulama-ulama hadis itu adalah kerana ini.
Dan kemudian beliau pun membaca satu ayat daripada surah Al-Hijr ayat ke-9, iaitu Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, yang bermaksud sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami benar-benar memeliharanya. Seterusnya ialah akibat daripada pemalsuan hadis. Yang pertama ialah penjagaan ulama dalam meriwayatkan hadis. Para ulama dulu ni dah banyak usahalah untuk mencari celah dan membetulkan balik hadis-hadis palsu ni. Lepas tu mereka memberi galakanlah kepada anak-anak murid mereka untuk mencari hadis yang sahih, bukannya yang palsu. Bahkan ada ulama yang menggalakkan anak murid mereka mengambil hadis tersebut daripada seseorang yang arif, seorang yang kita mempercayai je, untuk mengelakkan daripada syak wasangka. Dan yang kedua ialah musafirnya ulama-ulama hadis untuk mendapatkan kesahihan hadis tersebut. Zaman-zaman dulu susahlah nak cari. Ulama-ulama hadis ni sanggup bermusafir untuk mencari kesahihan satu-satu hadis. Bahkan ada ulama yang sanggup bermusafir berhari-hari, bermalam-malam demi mendapatkan kesahihan satu hadis. Dan yang ketiga ialah dikumpulkan balik hadis-hadis yang palsu ni. Lepas tu dinyatakan keadaan hadis tu, iaitu hadis palsu, dan dikritik balik sanad dan matan dia. Itu kalau sebelum ada hadis palsu, semua hadis diterima. Jadi bila ada hadis palsu, kita kumpul siap-siap, kita katakan yang ni hadis palsu macam mana, untuk mengelakkan masyarakat daripada mengamalkan hadis palsu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahmi bin Salamun, nombor metrik 2014065. Tanda hadis palsu pada sanad dan matan. Untuk mengetahui tanda hadis palsu pada sanad ialah berdasarkan perawinya, iaitu melalui pengakuan dari perawi tersebut yang menyatakan bahawa dia telah membuat hadis-hadis tertentu. Ini adalah bukti yang paling kuat untuk menilai suatu hadis. Hal ini dilihat pada pengakuan yang dibuat oleh beberapa individu yang mengaku telah menciptakan hadis palsu. Selain itu, tanda-tanda yang lain ialah terbukti daripada pengakuannya bahawa dia telah berdusta. Contohnya seperti dia berkata bahawa dia telah mendengar hadis ini daripada syekh sekian di tempat sekian, sedangkan syekh tersebut diketahui tidak pernah masuk atau sampai ke tempat tersebut. Seterusnya, perawi tersebut terkenal sebagai seorang pemalsu hadis Nabi SAW. Lain daripada itu, selain berdasarkan kepada kedudukan seorang perawi hadis maudhu, juga boleh dilihat berdasarkan matan hadis, iaitu yang pertama, teks hadis bercanggah dengan Al-Quran, usul dan kaedah-kaedah agama. Kedua, teks hadis bercanggah dengan teks hadis as-sahih yang lain. Ketiga, teks hadis bercanggah ijma' para sahabat radhiyallahu anhum. Kandungan hadis yang mengada-ngada dalam pemberian pahala terhadap sesuatu amalan kecil dan ancaman yang besar terhadap perbuatan yang buruk. Oleh itu, inilah cara yang dilakukan oleh ulama dalam menentukan suatu matan hadis yang benar-benar seperti yang diucapkan oleh Nabi, iaitu dengan membandingkan riwayat yang diterima dengan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Kesimpulannya, hadis palsu adalah merupakan peringkat hadis dhaif yang paling buruk sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Tambahan pula,
Hukum meriwayatkan hadis palsu adalah haram, melainkan bagi menyatakan akan kepalsuannya dan akibatnya akan dicampakkan ke dalam neraka di akhirat kelak. Akhirnya, semoga dengan perkongsian yang ringkas ini dapat memberi sedikit kefahaman kepada kita terhadap apakah yang dimaksudkan dengan hadis palsu serta bagaimanakah cara ingin mengenalinya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita kefahaman dalam agama ini serta menjaga lidah kita daripada melakukan sebarang pendustaan di atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.